Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu kembali dalam channel Faraid untuk sama-sama kita berkongsi tentang ilmu ataupun membincangkan tentang fiqh al-mawaris ataupun faraid. Dalam pertemuan yang lepas, kita masih membincangkan tentang pengenalan kepada faraid itu sendiri. Kali ini kita akan cuba memfokuskan kepada apa yang perlu dilakukan kepada harta si mati sebelum sesuatu agihan faraid itu dilakukan. Ataupun dalam kebanyakan karya fiqh klasik menyebut sebagai hak-hak yang perlu dilakukan terhadap harta si mati. Dalam pertemuan yang lepas, kita mengatakan fiqh al-mawaris ataupun faraid itu adalah sesuatu ilmu yang menjadi sebahagian daripada disiplin ilmu fiqh yang membincangkan hukum-hukum agihan harta pusaka mengikut lunas-lunas syarak. Maksudnya ada peraturan yang sepatutnya kita ikut, ada pemberitahuan yang Rasulullah ataupun ayat Quran jelaskan berkaitan dengan hukum ini. Jadi sebelum perincian yang agak detail tentang agihan sesuatu hukum melalui faraid, biasanya ulama menghuraikan terlebih dahulu 4 perkara ataupun disebut sebagai hak-hak harta kepada si mati yang perlu ditunaikan kepada warislah ataupun ahli keluarga yang masih hidup. Kalau si mati tidak ada waris, maksudnya kerajaan Islam ataupun khalifah bertanggungjawab untuk uruskan apa yang sepatutnya. Dalam kitab fiqh ada 4 perkara yang disebut sebagai hak-hak harta si mati yang kena mengikut susunan yang telah ditetapkanlah. Pertamanya, sekiranya seseorang itu meninggalkan harta, maka kita gunakan harta itu untuk perbelanjaan mengurus jenazah. Kita akan ambil daripada harta si mati. Biasanya perbelanjaan itu adalah perkara asas yang telah ditetapkan, iaitu kos untuk mandi, kapan, solat dan juga kebumikan jenazah tersebut. Sekiranya selepas kita gunakan perbelanjaan itu ada berbaki daripada harta si mati, maka kita akan pergi kepada perkara kedua, iaitu selesaikan hutang. Yang ini biasa Pak Imam akan sebut-sebut apabila mengiringi jenazah, siapa-siapa yang ada berhutang dengan si mati boleh jumpa, boleh tuntut daripada ahli keluarga si mati. Selepas kita selesaikan hutang si mati dan ada harta itu yang berlebihan, dalam hukum fiqh dikata kena tunaikan wasiat sekiranya si mati telah melakukan wasiat semasa hidupnya. Cuma agak terperinci, istilah wasiat dalam Islam ini ialah menjurus kepada, lebih khususnya ialah satu bentuk sumbangan sebanyak 1/3 harta kepada selain waris. Itu lebih unik lah. Maksudnya sumbangan ini adalah suatu benda yang bila kita kata sumbangan, tidak semestinya satu kewajipan, tetapi sangat-sangat digalakkan. Berkemungkinan semasa hidupnya tidak menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Dan sekiranya berbaki selepas tanggungjawab ketiga ataupun hak yang ketiga ataupun menyelesaikan wasiat, barulah harta tersebut diagihkan mengikut hukum faraid. Yang ini perkara-perkara yang memang sedia ada wujud dalam kitab fiqh klasik berkaitan dengan apa kita nak buat selepas berlakunya kematian terhadap harta si mati. Dan di Malaysia sendiri ada tambahan perkara kelima, iaitu yang dinamakan sebagai harta sepencarian, yang kita letakkan kedudukannya di nombor yang ketiga, iaitu sebelum wasiat. Pertama, kita rujuk semula kepada pengurusan jenazah ataupun perbelanjaan jenazah. Ini bertepatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jenazah. Bersegeralah kamu ke atas jenazah. Dan seperti mana yang kita maklum,
4 perkara yang menjadi kewajipan kepada yang masih hidup untuk laksanakan terhadap sesuatu jenazah ialah mandikan jenazah, kafankan jenazah, sembahyangkan jenazah dan kebumikan, dan sebahagiannya melibatkan kos. That's why kita pernah terbaca di dada akhbar disebut sebagai kos keliang lahat lah. Cumanya kita benda-benda basic lah, tidak melibatkan bermewah-mewahan dari sudut kain kapan dan sebagainya sebagai contohnya lah. Yang kedua tadi kita kata selesaikan hutang. Kita maklum apabila kita pernah berhutang, wajib waktu hidup pun kena wajib nak selesaikan. Ini kan pula apabila kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Yang bermaksud diri seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya sehingga dilangsaikan daripadanya. Maksudnya kena juga selesaikan. Biasanya disebut sebagai sama ada hutang itu bersifat hutang dengan Allah ataupun hutang sesama manusia. So selepas pertama tadi uruskan jenazah, yang kedua ada baki selepas selesaikan hutang, kita akan berpindah kepada yang ketiga. Sebelum tu ada hadis juga Nabi menyebut yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Sekali lagi nak menunjukkan bahawa diampunkan bagi seseorang yang mati syahid semua dosanya kecuali hutangnya. Kalau syahid pun masih lagi tergantung dari sudut hutang, ini kan pula kita yang mati belum tentu syahidnya. Okay. Yang ketiga tadi, selepas kita gunakan untuk urusan jenazah, dan yang kedua hutang, yang kita katakan tadi ialah sekiranya si mati semasa hidupnya telah melakukan wasiat, so waris kena tahu wasiat itu perlu dilaksanakan. Cumanya istilah wasiat dalam Islam agak detail, iaitu bermaksud lebih kepada tabarruk ataupun sumbangan, dan nilaian wasiat itu ialah sebanyak 1/3 harta kepada selain waris. Sebab waris telah diperuntukkan harta itu melalui hukum faraid, tapi wasiat ini ditujukan, target grupnya adalah kepada selain waris yang tidak mendapat faraid. Mungkin ada contoh keunikan wasiat bagi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai anak ataupun dia mengambil anak angkat. So anak angkat itu dari sudut faraidnya tidak ada, tetapi mungkin ibu bapa yang meninggal dunia boleh peruntukkan ataupun buat satu dokumen wasiat untuk anak angkat tersebut. Sebab anak angkat adalah selain waris. Dan yang terakhir sekali, kita kata tadi, selepas 3 yang pertama itu dalam hukum fiqahnya, maka barulah agihan itu perlu diserahkan melalui hukum faraid yang kita akan perincikan pada pertemuan yang akan datang. Cuma saya kata tadi, ataupun kita kena tahu, amalan di Malaysia selain daripada 4 perkara ini, ada yang dinamakan sebagai harta sepencarian, dan maksud kepada harta sepencarian itu ialah sama ada harta alih ataupun tidak alih yang diperolehi oleh pasangan suami isteri secara langsung ataupun tidak langsung dalam tempoh sesuatu perkahwinan yang sah. Maksudnya ini adalah hak eksklusif. Kalau suami meninggal, isteri boleh tuntut, ataupun sebaliknya, isteri yang meninggal, suami juga boleh tuntut. Dan kita letakkan, kalau di Selangor, kita tengok fatwa yang dikeluarkan berbunyi harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak dalam perkahwinan di negeri Selangor boleh dibagikan kepada suami atau isteri sebelum difaraidkan, termasuk setelah dilepaskan tanggungjawab si mati. Yang kedua, pembahagian harta sepencarian tersebut hendaklah diberikan mengikut takat sumbangan, sama ada secara langsung atau tidak langsung dari kedua-dua pihak. Dan yang ketiga, persetujuan pembahagian hendaklah dibuat melalui perintah mahkamah. Maksudnya pihak yang pasangan yang masih hidup kena pergi buat tuntutan di mahkamah syariah. Di situlah pembuktian perlu dikemukakan untuk mendapat bahagian masing-masing. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat tentang hak-hak yang berkaitan ataupun apa yang perlu kita tunaikan sebagai waris yang hidup terhadap harta si mati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.